Okey, selamat sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan penggunaan Microsoft Project ataupun Project di mana software ini digunakan untuk mengurus projek bagi semua bidang, sama ada bidang perniagaan, logistik, construction, engineering dan sebagainya. Okey, so ini adalah merupakan environment interface yang ada di dalam Projects ataupun Microsoft Projects. Dia mengandungi file, task, resource, report, project, view dan format. So format ini adalah untuk Gantt tools. Sekarang interface ini dalam keadaan mode Gantt chart. Okey, selain daripada Gantt chart, dia juga ada beberapa mode yang lain seperti resource sheet sebegini, resource usage yang ini, dalam bentuk kalender sebegini. Okay, so basically saya akan mula dengan Gantt chart, di mana Gantt chart ini kita boleh menyenaraikan segala task-task yang ada bersama dengan tempo, bila start, bila tamat, predecessor iaitu kerja yang sebelum untuk task seterusnya, resource name yang kita gunakan, dan di sebelah kanan ini adalah merupakan display progress yang dinamakan sebagai Gantt chart bagi setiap task yang berlaku sebelum, sedang berlaku dan akan berlaku dan juga telah berlaku. So apabila chart itu, Gantt chart telah dibina, maka kita boleh mengemaskini progresnya daripada tidak bermula langsung 0% complete sehinggalah 50% complete dan sehinggalah tamat complete 100%. So itu adalah overview tentang projects. So kita cuba tengok contoh template yang kita perolehi daripada sistem. Okay, so kat sini projek dia adalah marketing campaign plan. So ini adalah projek marketing, okay, di mana dia mengandungi sebanyak 123 task bagi projek ini, di mana setiap task itu dia mempunyai task utama. Ada berapa task utama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 task utama, di mana 13 task utama ini adalah diletakkan di bawah projek yang utama yang dipanggil sebagai marketing campaign planning, di mana projek ini mengambil masa sebanyak 205 hari bermula daripada hari ini sehinggalah bulan 7, 26 hari bulan tahun hadapan. So this one, tarikh kita boleh ubah masanya daripada hari ini kepada masa akan datang. Okey, saya cuba pecahkan main project ini kepada task utama. So seperti yang saya sebut tadi, ada sebanyak 13 task utama. Yang pertama bermula dengan review for business strategy, develop campaign concept, create localization strategy, sehinggalah marketing campaign. So this one adalah merupakan, kalau kita perhatikan, setiap task utama ini mempunyai simbol sebegini rupa, kerana di bawah task utama ini akan mengandungi subtask. Contohnya, di bawah review business strategy landscape, dia mengandungi beberapa subtask, iaitu 2 sehingga 14, lebih kurang 13 task. Okey, di bawah review business strategy landscape mengandungi subtask identify service product gap, complete SWOT analysis, review business, sehinggalah business strategy landscape. Okey, so dia akan ada Gantt chartnya, akan diwakili oleh gambaran tempoh masa bagi setiap subtask tersebut. So bermula dengan identify service products gaps and opportunity,
mengambil masa selama 5 hari bermula pada hari 13 Oktober 2020 sehingga 19 Oktober 2020 yang menggunakan resources marketing lead. Okey, dan diikuti dengan complete SWOT analysis 5 hari duration bermula daripada 20 Oktober sehingga 26 Oktober masih menggunakan orang yang sama, marketing leads, di mana complete SWOT analysis ini perlu dilaksanakan selepas project, selepas subtask identify service or product gaps and opportunity. That's why dia akan ada, dia nyatakan di sini row nombor 2. Nombor 2 ini merujuk kepada row yang kedua. Okey, iaitu predecessor. Maka complete SWOT analysis akan bermula selepas sahaja subtask identify service selesai. Sebab itu kita nampak ada anak panah yang bersambung daripada task yang pertama kemudian ke task yang kedua, dan proses ini bersambung sehingga business strategy landscape. Business strategy landscape selesai menggunakan satu hari yang sama. Okey, kemudian selesai untuk milestone iaitu business strategy landscape bagi task review business strategy landscape. Kemudian task yang kedua develop campaign concept. Bila kita pecahkan task ini, dia ada beberapa subtask juga. So kat sini 34 sehingga 16 34 lebih kurang 19 task ataupun 18 task. Okey, so dekat sini sama juga, dia ada predecessor-nya dan dia menggunakan resource name yang berbeza, bermula dengan marketing staff, marketing research, marketing lead dan sebagainya. So untuk projek ini develop campaign concept mengguna tempoh selama 49 hari. Okey, so sampailah ke task yang terakhir iaitu marketing campaign bermula. Okey. Okey, so seterusnya kita akan dapati Gantt chart ini akan bermula pada bulan Oktober dan dia akan berakhir pada Julai 21, 2021. So kat timeline juga kita akan nampak dia punya bermula pada bulan Oktober iaitu pada hari ini sehinggalah akhir pada Julai 21. So dia juga boleh menunjukkan the main task utama yang berada di dalam projek ini. So itu adalah mengenai display paparan bagi Gantt chart. Seterusnya kita tengok paparan bagi resource sheet. Resource sheet akan menunjukkan senarai manpower ataupun resource yang kita akan gunakan dalam projek. So kalau kita tengok di sini, terdapat seramai 21 resource yang kita akan gunakan dalam projek marketing campaign plan ini. Okey, di sini kita boleh nyatakan nama, kita boleh nyatakan type, jenis apa, sama ada kerja, material ataupun cost. Okey, sekiranya material kita boleh identify kan, kita boleh sortkan kat sini, dan ini adalah initial huruf yang digunakan untuk melabelkan bagi resource name tersebut, dan kita boleh letakkan nilai upah bayaran bagi setiap resource yang kita pakai, termasuk cost dan juga material yang kita guna, sama ada menggunakan standard rate, overtime rate ataupun cost use, ataupun yang ini adalah provide charge for half when resource standard overtime costs. Okay,
So yang ni kita boleh pilih prorated kepada start ataupun end, dan base kita boleh pilih standard, night shift ataupun 24 hours. Okay, so itu adalah beberapa pilihan yang kita boleh tengok dan kita boleh pilih bagi resource name. Seterusnya kita boleh tengok resource usage. Resource usage ini merujuk kepada penggunaan masa, penggunaan workload bagi setiap resource itu. Okey, contohnya untuk marketing leads, dia adalah resource yang paling banyak digunakan sehingga 864 hours. Agak-agak dia adalah overload lah. So ini adalah beberapa resource, beberapa kerja yang perlu dilibatkan marketing lead. So ada banyak kerja, ada banyak task. Okey, contoh dia sales hanya ada 2 bahagian task saja yang dia kena buat, iaitu sebanyak 16 jam. Manakala marketing research juga overload 153 jam, 52 jam, melibatkan kerja evaluate competitive advantages, research marketing environment, identify target for each campaign dan sebagainya. Marketing staff juga overload sebanyak 528 jam untuk kerja-kerja seperti berikut. So itu adalah yang dikatakan resource usage punya interface. Seterusnya, ini adalah merupakan task usage. Task usage adalah merujuk kepada task dan berapa jumlah yang kita gunakan untuk setiap task terhadap masa dan juga hari yang berjalan, yang projek ini berjalan. So itu adalah sedikit sebanyak tentang projects bagi marketing campaign plan. So next video saya akan sambung dengan bagaimana kita nak memasukkan data daripada satu persatu sehinggalah munculnya gancat seperti begini.